warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imamul Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Kushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta berkat ilmunya di dunia dan di akhirat. Diriwayatkan oleh Abu Umamah bahawa Nabi SAW menegaskan, bila seorang melihat kecantikan seorang wanita, kemudian menundukkan matanya setelah tatapan pertama, maka Tuhan menjadikan tindakannya itu suatu ibadat yang rasa manisnya dirasakan oleh hati orang yang melakukannya. Al-Junaid sedang duduk-duduk bersama Ruwaim, Al-Jurairi dan Ibnu Atha. Al-Junaid mengatakan, seseorang hanya boleh selamat bila berlindung secara ikhlas kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan terhadap 3 orang yang tidak ikut serta berjihad, hingga bumi ini telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat. Dan firmanullah Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surah Taubah, surah ke-9 ayat 118. Allah Ta'ala berfirman, wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana kemenangan mereka. Mereka tiada disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 61. Al-Jurairi menyatakan, seorang akan selamat hanya dengan tekun beribadat. Allah Ta'ala berfirman, Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-misaq. Itu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merosakkan perjanjian. Suratul Ra'd, surah yang ke-13 ayat 20. Dan firmanullah Ta'ala, ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 22. Imam Ibnu Atha menyatakan, seorang akan selamat hanya dengan menginsafi akan aib dirinya. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Suratul Alaq, surah yang ke-96 ayat 14. Seorang akan selamat hanya dengan ketentuan ilahi. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Bahawasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Seorang akan selamat hanya dengan pilihan yang telah ditetapkan atas dirinya. Allah Ta'ala berfirman, wastabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dan kami telah memilih mereka untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasulnya, dan kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Suratul An'am, surah yang ke-6 ayat 87. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian.
Kita masih lagi membicarakan tentang takwa yang menjadi nilai terbesar, nilai tertinggi, kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Ketika mana manusia meletakkan ukuran dan nilaian itu dengan perkara-perkara yang binasa, seperti pangkat, jawatan, harta, kepandaian atau sebagainya, maka kesemuanya itu tidak ada nilai yang kukuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai-nilai itu hanyalah untuk membangunkan takwa, bukan ia menjadi asasnya. Artinya seorang yang kaya, lalu dengan kekayaan dia membina takwa, itulah sebenarnya. Seorang yang dengan ilmunya dia mencari takwa, maka itulah kemuliaan sebenar. Seorang yang punya nasab dan hasab, keturunan yang baik, maka dengan keturunannya dia mencari takwa, maka itulah keturunan yang baik. Oleh sebab itulah takwa tidak boleh diwarisi. Takwa satu pemberian anugerah Allah Ta'ala dan suatu kesungguhan dan mujahadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kerana Allah Ta'ala dah memberi syarat, hanya orang yang bersungguh-sungguh akan mendapat ketakwaan. Kita tak pernah tengok dan kita tak pernah dengar orang yang main-main dah dapat takwa. Dia pasti selepas dia mendapat takwa dari Allah, kita akan melihat kesungguhannya. Sehingga dia menangis dalam ketaatannya sebagaimana dahulu dia ketawa dalam kemaksiatannya. Walau sepatutnya dalam ketaatan dia tak perlu bimbang apa-apa. Dia dah dijamin syurga. Namun dibimbang kerana ada takwa. Maka takwa inilah menyebabkan orang-orang beriman sentiasa berpesan antara satu sama lain. Hidup mereka atau mati mereka. Kerana itu diceritakan bagaimana seorang ulama agung yang bernama Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, yang merupakan salah seorang daripada ulama besar. Ketika mana diceritakan oleh anaknya, waktu dekat kewafatannya, dekat nak kematiannya, dalam keadaan dia sudah menahan, bersabar dengan penyakitnya selama 16 hari. Dah 16 hari sakit. Dia bersabar. Kemudian dia bertanya kepada anaknya, ataupun dia meminta anaknya untuk menguruskan dirinya berwuduk. Anaknya bertanya kepadanya, "Wahai ayah, ayah dia nak apa-apa tak?" Kita tahu bahawa sunat orang sihat bertanya pada orang sakit, ada keperluan apa-apa yang mereka nak. Makan ke minum ke apa je. Sunat memenuhinya. Waktu ditanya kepada Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Ad-Dimashqi, ayah dia nak apa-apa tak? Maka jawab ayahnya, "Aku cuma nak syurga Allah. Dan aku cuma hendak rahmat Allah Ta'ala. Tidak ada yang lain." Maka si anaknya berkata, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, engkau jadi imam dan ringkaskan solat." Jadi imam ringkaskan solat, aku dah tak larat. Maka anaknya menjadi imam dan dia mengikuti anaknya. Lepas itu dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bacakan kepadaku surah Yasin." Lalu dibacakan surah Yasin. Kemudian dia berdoa kepada Allah. Lalu anaknya mengaminkan. Sesudah itu anaknya pun bawa obat. "Ayah ni ambil obat, makan obat." Dia kata, "Wahai anakku, ma baqiya illal maut." Tak payah obat dah. Aku sudah tahu bahawa ini adalah waktu-waktu kematianku. Dan aku amat menginginkan untuk melihat wajah Tuhanku. Melihat zat Tuhanku. Lalu anaknya berkata, "Wahai ayah, apakah ayah redha pada saya?" Lalu kata Imam Abdul Ghani Maqdisi, "Ya, aku redha kepadamu. Wahai ayah, pesankan kepada aku dengan satu pesanan." Lalu Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi berkata, "Usika bittaqwallah wal muhafazah ala ta'atih." Aku berpesan kepada kamu supaya bertakwa kepada Allah, wal muhafazati ala ta'atillah, ataupun ala ta'atih, dan sentiasa jaga ketaatan pada Allah. Akhirnya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi wafat atau meninggal dunia. Kita lihat kisah ini, bagaimana menunjukkan mereka berpesan bertakwa pada Allah.
Ini pesanan paling baik seorang ayah kepada anak. Bukan seorang guru kepada murid. Seorang imam, pemimpin kepada rakyat. Dan ini juga pimpinan atau ini juga apa yang disebut oleh Nabi SAW, pesanan, wasiat kepada umatnya. Supaya sentiasa melazimi taqwa. Bukan inilah pesan Allah terbesar kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Apakah dimaksudkan dengan orang benar? Ialah orang-orang yang membuktikan ketaatan pada Allah ketika susah dan senang, sihat dan sakit, sama ada dalam ujian atau dalam kesenangan. Orang-orang yang membuktikan benarnya apapun ujian-ujian yang menimpanya, ditunjukkan sifat benar dia. Maka orang inilah tuan-tuan yang patut menjadi kawan, teman, sahabat kita. Kenapa dia boleh menjaga takwa kita? Tapi orang yang kita sebut nak, kejap boleh, kejap tak boleh, kejap okey, kejap tak okey, kejap buat, kejap tak buat. Orang yang tidak punya istiqamah dalam ketaatan, maka jangan kita mengikutinya. Nescaya kita juga terikut sama dengan perbuatan mereka. Jadi pentingnya takwa, sehinggalah takwa tadi mendorong seseorang meninggalkan perkara yang diinginkan oleh syahwat, apatah lagi yang berdosa. Al-Imam Abdul Qasim menyebut tentang satu hadis, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ila mahasinil mar'ah faghadda basarahu fi awwali marratin ahdasallahu lahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi. Siapa yang melihat kecantikan wanita, maka dengan cepat dia menundukkan pandangannya pada pandangan yang pertamanya, maka Allah akan memberikan kemanisan waktu dia melakukan ibadat dalam hatinya. Kita terangkan pagi semalam bagaimana siapa yang meninggalkan yang haram, maka Allah pasti menggantikannya. Tuan-tuan, apa je ketaatan yang kita buat, dia tak jadi sia-sia. Allah akan beri sesuatu. Kerana Allah pemurah. Dan apa sahaja yang haram yang kita tinggalkan, Allah ganti. Yang tinggalkan rasuah, Allah ganti dengan rezeki yang lain. Yang tinggalkan zalim orang, Allah ganti dengan kurniaan yang lain. Yang tinggalkan penipuan, Allah ganti keberkatan rezeki. Yang meninggalkan penderhakaan, dia bagi seorang isteri nak lawan suami kerja dia, lawan, ditinggalkan, maka Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Tetapi ingat, sewaktu kita menceroboh hak Allah, kita melanggar perintah Allah, mendatangi larangan-larangan Allah, maka akibatnya sebelum terjadi di akhirat, sudah terjadi di dunia. Terjadi di dunia kepada 3 golongan. Golongan yang bila mana terjadi, dia sedar, dia insaf, maka dia dengan cepat bertaubat pada Allah. Dan golongan yang kedua ialah golongan yang tidak menginsafi apa pun yang berlaku. Apa pun berlaku, dia tak insaf apa pun. Dia buat dono macam tu. Dan golongan yang ketiga ialah golongan bila diingatkan maka dia insaf. Diingatkan baru dia insaf, ini orang lalai. Golongan yang pertama dia buat, dia pun tahu salah. Dan Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa bila mana diganggu oleh syaitan, dia cepat sedar. Maka dengan itu dia menyedari kejahatan syaitan tersebut, maka dia sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Ada golongan kita tahu bila dia buat dosa, dia istighfar sendiri. Sebab dia tahu salah. Sebab ada waktu syahwatnya mengatasi imannya. Maka dia pun buat. Tapi dia cepat istighfar. Cepat menyedari, tak perlu orang beritahu. Kalau si isteri yang jenis lawang suami, tak payah suami tegur dia, dia pun salah saya ni. Dia istighfar pada Allah. Seorang anak yang derhaka pada mak dia, dia cepat sedar, silap saya cakap kasar dengan mak saya. Saya tak beradab. Maka dia cepat sedar. Kalau seorang murid yang tidak beradab dengan gurunya, dia cepat sedar, oh ini kurang adab dengan guruku. Tapi golongan kedua yang jenis buat dono je. Dia buat salah, dia buat dosa, dia langgar adab, dia pun tak peduli. Dan golongan yang ketiga ni paling ringan lah. Diingatkan, dia pun sedar. Man, sampai bila kau nak jadi macam ni? Lalai, leka. Tak takut ke Allah ambil nyawa waktu ni? Dia pun insaf. Kenapa kamu
melawan mak ayah, bukankah mak ayah jasanya besar, Allah sebut begini-begini, dia pun insaf. Tuan-tuan lihat, antara 3 golongan ini jangan jadi golongan yang kedua, yang tidak mendapat apa-apa perubahan, apa-apa ingatan, baik dari diri sendiri, atau tidak manfaat padanya ingatan orang lain padanya. Jadi orang yang tengok perempuan yang haram, bukan dikiaskan pada semua benda yang haram, ditundukkan pandangan, dia melarikan diri, dia berpaling, Allah tak akan biarkan itu berlalu percuma, melainkan Allah ganti kemanisan dalam ibadat. Tuan-tuan, waktu kita tinggalkan yang haram, makannya, minumnya, pekerjaannya, rezekinya, perkataannya. Saya nak ngumpat orang ni, nak ngumpat, nak fitnah orang, tapi tak baiklah, dosa. Saya tinggalkan, Allah gantikan kemanisan ibadat. Allah gantikan tempat haram yang kita nak buat dengan peluang ibadat yang kita boleh buat. Saya fikir, saya nak ngumpat, tinggallah. Allah ilhamkan kita, baca Quran lah. Kita dapat gantian kepada perkara haram tadi, baca Quran. Tadi kita rasa macam, aku nak tumbuk kan ni. Tak baik, dosa, nanti muflis akhirat kelak. Allah gantikan, baik aku tolong orang ni, maka dia pun digantikan dengan satu ibadat. Bila dia meninggalkan satu larangan, maka digantikan dengan satu ibadat. Dan diberikan kemanisan dalam ibadat tersebut. Dan bila dia buat satu perintah Allah, maka Allah Ta'ala akan panggil pula perintah yang lain untuk dibuat lagi. Sebab tu tuan-tuan tengok, siapa pun yang buat baik kerana Allah, dia tak akan cukup dengan satu kebaikan, dia akan buat lagi. Dia ada rangkaian. Dia macam orang bisnes lah. Orang kalau sekali bisnes, dia tak akan berhenti kat situ. Dia akan bergerak sini. Mula-mula bisnes kedai runcit. Daripada kena kedai runcit, pam minyak. Berjangkit. Kemudian berjangkit kat bok pula. Berjangkit. Kenapa setiap rezeki menarik rezeki yang lain? Tapi kita bukan nak bincang tentang hal itu. Kita berbincang tentang apa yang lebih keutamaan. Setiap kebaikan menarik kebaikan yang lain. Dan setiap kejahatan mendorong kejahatan yang lain. Kita tinggalkan satu kejahatan, Allah ilhamkan satu kebaikan. Dan Allah beri kemanisan dalam ibadat tersebut. Maka itu adalah taqwa. Maknanya taqwa, apa yang disebut oleh Imam Abdul Qasim, waktu mana syahwatnya, keinginannya ada, ditinggalkan. Dia boleh tinggalkan. Maka itulah tanda orang bertakwa. Ketika mana 4 orang ulama duduk bincang, apakah perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada Allah? Apakah perkara yang menjadikan Allah Ta'ala memandang kita mulia? Apakah perkara yang boleh menaikkan takwa kita? Junaid al-Baghdadi, Imam Ruwayyim, Imam Jurairi, dan Imam Ibn Atta. 4 orang. Mereka berbincang tentang apakah yang menyelamatkan orang di sisi Allah. Dimuliakan oleh Allah, diangkat. Sesudah mereka bersepakat bahawa takwa kayu ukurnya, tapi bagaimana takwa itu terhasil? Bagaimana takwa itu diperolehi? Takwa sasaran terbesar, tapi cara macam mana? Kalau kita tengok buah durian atas pokok, ini sasaran kita, tapi cara nak ambil macam mana? Nak tunggu di luar? Atau kita mungkin boleh panjat ambil? Atau kita terpaksa tunggu di luar supaya tak ada orang yang ambil? Kata Imam Junaid al-Baghdadi, sebenarnya aku dapati pada ayat surah Taubah, ayat 118, bila mana Allah Ta'ala berfirman, wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idza dhaqatil ard bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilayhi summa taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Yang ditulis di sini maksudnya, seseorang hanya boleh selamat bila berlindung secara ikhlas kepada Allah. Kerana Allah berfirman, dan terhadap 3 orang yang tidak ikut serta berjihad hingga ketika bumi menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahawa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya sahaja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Habis pada ayat 118 surah yang ke-9. Kata Junaid al-Baghdadi, bila seorang benar-benar ikhlas
Memohon perlindungan kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkannya. Dengan kata lain, itulah takwanya. Maka disebut kisah 3 orang sahabat Rasulullah. Pertama, Ka'ab bin Malik. Yang kedua ialah Hilal bin Umayyah. Dan yang ketiga ialah Mirarah bin Rabi'. Apa cerita 3 orang ni? Waktu dalam peperangan Tabuk. Perang Tabuk yang berlaku pada tahun 9 Hijriyah. Perang terakhir Nabi SAW. Menentang Rom. Jadi Rasulullah SAW berkemping berbulan-bulan supaya semua sahabat keluar perang. Semua. Kalau tinggal pun cuma penjaga kota, wanita dan kanak-kanak. Yang sihat, yang lelaki, yang ada bekalan untuk perang pergi. Nabi SAW mengumpulkan bala tentera berjumlah 30,000 orang. Dan ini bala tentera yang terbesar yang pernah Nabi pimpin dan paling terbesar dalam sejarah negara Arab. Paling besar mula-mula yang dipimpin oleh Abu Sufyan waktu mengepung kota Madinah seramai 10,000 orang. Tetapi Allah mengangkat umat Islam, orang Islam pula kepung Mekah dengan jumlah yang sama 10,000 orang. Kemudian dengan Islam orang Mekah jadi 12,000 orang, lalu berlaku perang Hunain. Tapi ini perang lawan Rom yang jumlah tenteranya ratus ribu. Maka Nabi SAW berkemping betul-betul, bersungguh. Walaupun Rasulullah ada mukjizat. Rasulullah SAW dijanjikan pertolongan Allah. Tapi Nabi tahu syarat minta pertolongan. Syaratnya ialah kita sendiri telah keluarkan semua usaha yang kita ada. Semua. Lepas habis dah tak ada daya upaya, maka datang pertolongan Allah. Lagi kita tak guna semua, tak akan datang pertolongan Allah. Dengan sebenar. Maka bila antara yang patut keluar berperang ialah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mirarah bin Rabi', ridwanullahi alaihim ajma'in. Tiba-tiba mereka rasa malas. Yang seorang malasnya nak pergi perang dalam musim panas, kurma tengah masak. Kemudian perjalanannya pula jauh, jarak jauh. Senang-senang duduk kat rumah nak keluar. Mula-mula kata nak pergi, kejap lagi duduk tangguh 3 orang ni, akhir 3 tak pergi perang. Itu belum campur golongan munafik. Bila Rasulullah SAW balik dalam perang Tabuk, mendapat kemenangan. Kemenangan yang Rasulullah perolehi ialah kemenangan moral. Rom yang sepatutnya datang, tak datang. Takut. Maka Islam menang moral. Tentang kemenangan moral ni penting sebenarnya. Bukan kalau kita menyelusuri sirah Rasulullah, Nabi meletakkan keutamaan moral lebih utama daripada kemenangan lain. Seperti perjanjian Hudaibiyah, kemenangan moral. Seperti gagalnya kepungan perang Khandaq, kemenangan moral. Kerana kemenangan moral itu menjatuhkan semangat musuh Islam untuk melawan Islam. Ia berbeza dengan kemenangan dengan mengalahkan, ia boleh menyebabkan dendam. Jadi kalau kita berjaya tumbuk orang tu, rebahkan orang tu, dia bangun, dia dendam, dia cari orang lain pula. Tapi bila kekalahan moral ni, dia dalam diri dia, maka tak nak lagi perang. Maka Rom kalah secara kekalahan moral. Maka seluruh negara Arab, seluruh umat Islam, seluruh umat manusia melihat betapa kuatnya Islam, Rom pun takut. Rom pun takut, walhal tak berlaku peperangan, tidak beri keputusan secara zahirnya. Tapi begitulah orang-orang yang saya katakan bila Allah nak beri pertolongan, diberikan kemenangan moralnya, itu lebih hebat. Maka bila Rasulullah balik perang Tabuk, masing-masing datang minta maaf. Orang munafik kata, ya Rasulullah, bukan kami tak nak pergi, ya anak sakit perut, yang ni kata isteri saya sakit kepala, yang ni kata, ya Rasulullah anak-anak kecil tak ada orang jaga. Macam-macam alasan orang munafik. Tiba giliran Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Mirarah bin Rabi', mereka berkata, ya Rasulullah, kalau kami berbohong, nescaya Allah akan bongkarkan pembohongan kami. Kalau kami bercakap benar, memang ia amat menyakitkan kami. Maka mereka beritahu dengan jujur, kami malas. Kami dilalaikan. Lalu mereka memohon ampun, meminta maaf pada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka dihukum. Lalu Nabi SAW mengeluarkan arahan supaya di pulau mereka selama 40 hari. Jangan bercakap. Jangan beri salam. Jangan jawab salam mereka. Di pulau mereka selama 40 hari, kemudian tambah lagi 10 hari jadi 50 hari.
Bayangkan pemulauan. Tapi mereka tetap istiqamah dan sabar. Kita kena marah sikit, jerkah sikit lari dah. Ni di pulau 40 hari, 50 hari. Tuan-tuan, mereka sentiasa bermunajat pada Allah. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat surah Taubah, ayat 118. Dan 119 juga, membicarakan hal yang tentang perkara berkait yang sama. Bila Allah menyatakan, dan kepada 3 orang yang tidak menyertai perang, mereka insaf, mereka menyesali, sehingga mereka rasa sempit bumi walaupun luas. Sehingga mereka rasa tertekan dalam diri mereka. Dan mereka tahu tidak ada jalan keluar, melainkan dengan memohon pada Allah. Maka Allah mengurniakan mereka taubat, supaya mereka sentiasa bertaubat. Dan 3 orang sahabat tu bermunajat, Ya Allah ampunkan kami, Ya Allah maafkan kami. Ya Allah ampunkan kelalaian kami, kesilapan kami, kebodohan kami. Dan doa dan doa dan doa. Dalam tempoh yang panjang, 40 hari plus 10 hari, 50 hari. Akhirnya Allah turunkan bisyarah ini. Kata Junaid Kaisar, ini menunjukkan siapa yang benar-benar ikhlas berlindung kepada Allah, orang ini yang akan selamat. Dan beliau membawa lagi dalil Allah, firman Allah, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Maka Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan dengan keselamatan mereka itu, la yamassuhumus su', mereka tidak akan diusik dengan apa-apa keburukan, yakni neraka, walahum yahzanun, mereka tidak lagi berduka cita. Maknanya tuan-tuan, antara sifat orang bertakwa ialah ikhlas berdoa kepada Allah. Ikhlas pergantungannya kepada Allah. Apa-apa pun dia tak bergantung dengan makhluk. Dia minta dengan Allah sungguh-sungguh. Kita tuan-tuan minta dengan orang sungguh-sungguh, minta dengan Allah main-main. Kita minta dengan orang berulang-alik ke rumah dia. Minta Allah Ta'ala dengan Allah tak berulang-alik dalam doa kita. Kita nilai balik. Apakah kita lebih bersungguh minta dengan manusia berbanding bersungguh minta dengan Allah? Kita rayu-rayu minta maaf dengan orang. Rayu. Pas surat ni, surat tu. Tetapi dengan Allah kita tak rayu-rayu untuk memohon kemaafan, memohon ampun. Sedangkan dosa kita dengan Allah confirm. Dosa kita dengan makhluk belum confirm. Belum confirm. Dengan Allah ni confirm. Kerana kita memang selalu cuai hak Allah. Dengan orang ni kadang-kadang kita tak salah pun dia yang salah. Tapi kita kena minta maaf lah. Sebab kita orang bawah. Belum confirm lagi mungkin. Tetapi kesalahan kita dengan Allah confirm. Memang confirm. Siapa kata dia tak ada dosa dengan Allah? Kita kadang-kadang dengan orang tak ada dosa, kita minta maaf. Datang hari raya bersalam, tak kenal pun. Minta maaf zahir batin. Bila pula saya kenal awak? Tapi kita mau maaf. Habis salam orang minta maaf belaka. Sedangkan saya katakan kesalahan kita dengan makhluk tak confirm lagi. Kesalahan kita dengan Allah confirm. Maka sejauh mana kita tunjukkan kesungguhan berdoa pada Allah, memohon ampun pada Allah. Kata Jurairi pula, Junaid Al-Baghdadi kata nak selamat ikhlas dalam berdoa kepada Allah dan meminta perlindungan kepada Allah. Manakala Jurairi berkata, orang yang selamat ialah orang yang rajin ibadat. Dia tekung ibadat dengan kata istiqamah. Sebab apa? Sebab Allah berfirman, alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang sentiasa menyempurnakan janji dengan Allah. Apa dia janji kita dengan Allah? Janji kita dengan Allah ialah ibadat. Kerana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Menunjukkan secara jelas, orang-orang yang istiqamah dalam ibadat, orang inilah yang sebenarnya akan selamat. Istiqamah dalam ibadat. Walau dalam apa situasi pun, terus berzikir pada Allah. Bagaimana diceritakan kisah orang-orang alim, orang soleh. Kerana waktu, bila kita membicarakan takwa, kita akan lihat bila antaranya waktu kematian. Kita akan lihat kegembiraannya. Kita akan lihat rasa seronok dia. Bukan kita lihat bagaimana dia sentiasa ingin melakukan ibadat. Saya bawa satu kisah. Seorang ketua ulama Syafi'iyah. Pada zamannya, yang disebut Syekhul Syafi'iyah, Syekhul Islam, Fakhruddin Abu Mansur bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi. Itu sekitar tahun 500 Hijriyah.
Di mana Imam Fakhruddin Ad-Dimashqi, waktu mana dia sakit, maka dia pun sembahyang zuhur. Datang waktu zuhur, dia sembahyang zuhur. Kemudian bila sudah sembahyang zuhur lama, dia akan tanya, dah asar belum? Dah asar belum? Dia sentiasa teringat ibadat. Dulu bila kami mengaji dengan guru kami, antara yang dia ajar pada kami, bila mana selesai solat, berniatlah untuk solat yang kedua. Berniatlah untuk solat seterusnya. Bila datang buat je ibadat, berniat. Kalau kita ibadat korban, lepas sembelih korban, niat, mudah-mudahan saya dapat korban lagi tahun depan. Bila kita buat ibadat haji, mudah-mudahan saya dapat buat haji lagi. Biar tak dapat pun, tapi niat tu ada. Ni niat pun, tahun depan dah tak nak korban. Dah banyak habis duit tahun ni. Padahal masanya panjang lagi. Sebab untuk ibadat, dia tak boleh ada satu azam yang lemah. Azam tu kena kuat, maka Allah bagi. Kita pergi umrah. Subsidi umrah ni. Pagi, nak pergi lagi? Tak tahulah Ustaz. Ni pun orang sponsor. Ni pun orang sponsor. Ni pun dah korek tabung Ustaz. Tahulah boleh pergi ke tak. Jangan cakap macam tu. Tak kala insya-Allah. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki saya. Berikan kesihatan untuk saya pergi lagi. Sebab ibadat tuan-tuan, niat sambung tu mesti ada. Jangan niat terhenti-henti. Baru buat sekali, tak nak dah. Korban lembu ni pun Ustaz dah kumpul duit banyak ni, ambil tabung anak ni korban lembu seekor. Tapi tahun depan tak nak korban. Tak tahu Ustaz, rasa macam tak nak kot. Ya Allah, lagi setahun dia kata tak nak. Ruginya dia. Cakaplah nak. Nak. Ni sponsor makan orang. Oh baguslah haji, sponsor sarapan. Sponsor makan tengah hari. Nanti esok belanja lagi. Oi, bankrupt lah aku. Cepatnya ditutup. InsyaAllah boleh. Semoga Allah lapangkan rezeki saya. Dan begitu kita sentiasa menyambung niat baik, itu tanda kita orang yang sibuk dengan ibadat. Tapi niat putus-putus. Baik, kembali pada kisah ni. Syekhul Islam atau Syekhul Syafi'i Abu Mansur ini bin Abdul Rahman Ad-Dimashqi. Sebagaimana diceritakan oleh Imam Abu Syamah rahmatullahi alaihi. Dia kata bila dah sembahyang zuhur, dia tanya dah asar. Tanya dah asar. Maka diminta untuk dia wuduknya. Ketika mana dia berwuduk, dia pun membaca doa wuduk. Dan keadaan duduk, tak lagak dah nak bangun. Kemudian dia berkata, Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya, laqani Allahu hujjati, wa aqalati afrati, wa rahima gharbati, summa qala wa alaikumussalam, fa'alimna annahu hadratil malaikah, summa qalaba mayyita. Maksudnya, lepas dia sembahyang zuhur tadi tuan-tuan, sekejap dia bertanya, dah asar belum? Dah asar belum? Boleh tak nak wuduk sekarang? Maka dia wuduk, dia pun baca doa wuduk pula. Tasyahud. Bila kita sudah wuduk kan, kita sunat baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling pendek. Allahumma ja'alni minat tawwabin, itu yang panjang sikit. Kita ambil pendek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini tasyahud. Lepas kita ambil wuduk sunat. Maka bila sudah tu dia baca doa raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku redha Islam. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Laqani Allahu hujjati, Allah yang menguatkan hujahku, dan Allah yang mengampunkan dosaku, dan Allah lah yang akan merahmati kesendirianku. Aku akan bersendirian. Tiba-tiba dia kata waalaikumsalam. Dia tak sebut assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata orang sekeliling, kami tahu ada malaikat sedang datang beri salam pada dia. Sebab itu tiba-tiba dia jawab waalaikumsalam, akhirnya dia pun jatuh meninggal dunia. Kisah ini tuan-tuan, bagaimana hebatnya orang ni menjaga ibadat dia. Dia ditanya tentang ibadat. Dan ini yang disebut oleh Imam Jurairi, seorang yang memang selamat di sisi Allah itu menjaga ibadat. Dan ini yang berlaku pada Umar Al-Khattab. Bila Umar ditikam, Umar kata, aku dah solat belum? Aku dah solat belum? As-salah, as-salah. Pesang solat, solat, solat. Dia tak fikir dia kena tikam 3 tikaman ni. Tembus kat mana, boleh hidup ke, boleh mati ke atau sebagainya. Aku dah sembahyang belum? Aku dah sembahyang belum? Mereka kata belum. Dia disuruh wuduk, dia solat pingsan. Bangun, dah solat belum? Itu ingatan dia. Bermakna ini orang yang selamat di sisi Allah. Kata Imam Ibn Atha pula, orang yang selamat ialah orang yang menginsafi keaiban dirinya. Bukankah Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara. Bukankah Allah mengetahui, Allah tahu dengan apa yang dilihat segala perbuatan kamu. Yang selamat, kata Imam
Ibn Atta ialah orang-orang yang sentiasa melihat keaiban dirinya. Dan Imam Ruwayyim pula kata, orang yang selamat ialah bila mana Allah Ta'ala tentukan. Allah tentukan dia selamat. Dan Allah letakkan, Allah telah pilih dia untuk selamat. Kerana Allah berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang telah kami tetapkan bahawa dia orang baik, maka mereka ini diselamatkan daripada api neraka, kemuliaan Allah. Dan firman Allah, wastabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan kami pilih mereka, kami beri petunjuk pada mereka kepada jalan yang lurus. Ini kata Imam Ruwayyim. Ruwayyim kata yang selamat ialah orang yang sudah dipilih oleh Allah. Tuan-tuan, antara 4 perkataan Junaid al-Baghdadi, Jurairi, Atta dan juga Ruwayyim, apakah ada pertentangan? Jawapannya tidak. Bila Junaid kata keikhlasan dalam bersandar, berharap, bergantung kepada Allah. Bila Jurairi berkata ialah orang-orang yang sentiasa istiqamah dalam ketaatan pada Allah. Bila Imam Ibn Atta berkata orang-orang yang sentiasa menjaga keaibannya. Dia bukan nak keber aib orang, dia nak keber, dia nak buka aib sendiri. Sebagai suami, kita buka aib kita. Saya ni suami jenis apa? Sebagai isteri, kita buka aib kita. Saya ni isteri jenis apa? Kalau kita tak tahan telinga nak dengar orang komen tentang kita, kita komen sendiri. Kalau kita, Ustaz, saya isteri, saya nak cakap, nak tanya suami saya lah, apa aib saya? Bang, boleh beritahu aib saya dah mengaji tasawuf tadi. Kalau nak baik, nak selamat, kena tahu aib sendiri. Jadi boleh tak abang beritahu aib? Suami kata banyak, kita terus jawab, itulah kalau kita banyak, dia tu sikit, dah gaduh pula. Jadi baiknya kalau kita je tak tahan telinga, nak dengar orang dedahkan keaiban kita, bagaimana caranya? Tuan-tuan duduk je dalam kuliah, dengar dalam kuliah, akhirnya tuan-tuan akan nampak satu persatu aib. Tak perlu orang beritahu kat telinga kita direct. Duduk kuliah selalu, banyak aib. Kalau saya ni baca Quran ni, betul tak betul? Kalau tanya direct, memanglah kita, bila orang tegur kita pun merah padam telinga. Kita duduk dalam halaqah Quran, baru tahu rupanya saya baca banyak salah. Sama juga dalam bab yang lain. Duduk dalam majlis ilmu, dengan nasihat dalam majlis ilmu, kita akan nampak aib. Dan kata-kata Imam Ruwayyim ialah apa yang Allah pilih. Baik, kenapa Ruwayyim kata gitu? Supaya tuan-tuan, apa pun yang kita dapat hari ini, jangan bangga. Sebab kita akan melalui satu tahap. Bila kita nampak kita baik, kita bagus, kita pemurah, kita macam puji diri sendiri. Baik aku ni. Jangan, Allah pilih. Kalau Allah Ta'ala tak pilih kita, kita tak berada pada kedudukan ini. Kalau Allah tak pilih. Dan Allah boleh saja buang kita. Sebagaimana Allah pernah jatuhkan buang Adam dari syurga ke bumi. Walau Adam AS seorang Nabi. Maka apa sangat kita ni tuan-tuan. Tak ada jaminan apa-apa. Lalu nak rasa selesa kita dalam kedudukan sudah bagus dan sebagainya. Allah boleh buang kita. Dan itu berlindung pada Allah. Bermohon pada Allah. Moga apa yang kita sampaikan beri manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.